selamat sejahtera kepada semua sekali. Terima kasih kerana ambil tahu, ambil berat, tanya berkenaan saya. Ramai juga yang selalu bertanya. Syukur pada Allah. Saya bersyukur dengan apa segala nikmat yang Allah beri dalam hidup saya selama ini. Dan tapi hari ini saya balik daripada Gaza, Palestin. Saya semenjak daripada Mesir lagi, macam-macam ujian, tekanan yang datang. Tapi saya macam biasalah. Saya kalau orang yang kenal, saya memang takkan suka, sebab saya tahu kalau orang cakap sesuatu saya balas, nanti akan menjadi-jadi kan. So, saya memang dah lama memang diamkan, saya tak nak cakap apa-apa. Tapi semenjak ni daripada Caprice Live, kemudian hari ni Nadia Anuri viral lah tentang saya. Dan benda tu yang paling saya, kalau tentang saya sebenarnya okey je. Saya memang dah biasa daripada kecil macam ni, semuanya okey je. Tapi bila anak saya jumpa saya menangis, isteri saya menangis dan tanya saya kenapa, macam saya buat, macam saya ada macam kes-kes yang macam besar begini. So saya terus dan termasuk juga ahli keluarga saya dan juga tim saya semua sekali lah. Ramai isteri yang menangis semua sekali. Macam ni lah, kita dah penat kan buat ni. Tapi saya kalau boleh saya tak nak balas. Dan pada awal lagi saya tak pernah keluarkan satu kenyataan pun daripada apa orang kata tentang saya. Satu pun kenyataan belum saya keluarkan. Tapi hari ni saya pergi ke balai untuk buat report polis kerana dia sangat mengganggu, menyedihkan. Dalam kata lain, saya kecewa lah. Sebab daripada awal ayah saya sendiri tahu tentang ni, dia pun sedih, kecewa. Anak saya, isteri saya dan juga isteri, keluarga, tim saya semua sekali. Jadi saya buat report polis tu. Saya nak menafikan semua sekali dakwaan-dakwaan, tuduhan pada saya tu semua sekali memang langsung tak berasas dan memang fitnah semata-mata. Saya boleh jawab semua tu sekelip mata, saya boleh jawab semua sekali. Memang tak ada, wallahi tak ada semua sekali. Dan itulah saya buat report polis. Dan saya juga yang selebihnya, saya semua apa-apa tuduhan ni semua sekali kat mana-mana saya akan serahkan pada peguam yang saya lantik khas untuk ni. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan beritahulah tentang yang lain-lain, tentang semua tuduhan tu saya jawab nanti insyaAllah. Ustaz, dalam report polis tu apa yang Ustaz dah minta polis buat? So berdasarkan kenyataan polis sendiri supaya isu ni tak diperpanjangkan. Sebenarnya pada awal orang kata jangan bergaduh, jangan ni. Tapi memang saya memang tak pernah balas satu pun apa-apa orang tuduh pada saya. Belum pernah saya balas lagi lah. So saya berdasarkan kenyataan polis beberapa hari lepas kan, yang tentang supaya jangan sesiapa lagi sebut tentang perkara ni. Tapi hari ni nampak macam boleh tahan juga tular tu dan tuduhan tu banyak juga. Jadi saya rasa macam saya perlu jelaskan. Tapi dah sebab dah ada keluar kan arahan pada polis, so saya buat report polis untuknya. Jadi laporan ini nama yang saya sebut dalam laporan tu Nadia Anuri nombor 1, Caprice, dan juga siapa yang share lah. Ada beberapa pihak polis minta siapa yang share kenyataan tu. So nama-nama yang share semua sekali saya berikan lah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni tak lama lah, mungkin esok ke saya akan terangkan apa-apa yang tuduhan pada saya. Sebab tuduhan tu sangat melampau dan sangat menyedihkan. Dan paling sedih sekali benda ni sebenarnya daripada ayah saya lagi. Ayah saya pun dah meninggal dunia, saya redha. Dan ayah saya pun tahu, isteri saya tahu. Saya macam jadi dalam kata lain saya sedih lah. Saya sangat sedih. Dan kalau saya kata sedih pun nanti orang kata saya sedih kan. Tapi memang saya betul-betul sedih lah. Macam yelah, saya bukan orang jenis memang tak nak bergaduh atau musuh dengan siapa-siapa. Saya tahu sebab kalau orang tuduh saya jawab, dia akan ada balas dia balik. Dan benda tu tak sudah sampai bila-bila. Tapi sebab orang memang nak tahu juga pasal ni, dan siapa saya cakap pasal benda ni, dia akan jadi tular lah. Jadi saya serah pada saya punya ni lah, saya punya peguam untuk teruskan. Boleh tak saya jawab esok semua sekali dan secara jelas sebab tapi alhamdulillah semua sekali apa tuduhan tu biar saya beritahu. Wallahi apa semua tuduhan tu tak benar, tak betul dan memang fitnah semata-mata. Dan saya ada bukti untuk semua tu. Sebenarnya patut orang yang tuduh keluarkan bukti, tapi tak apa, saya boleh keluarkan bukti semua sekali walaupun saya yang kena tuduh. So insya-Allah begitu. Maksudnya laporan nanti lebih kepada menyangkal laporan tu. Menyangkal laporan tu dan mengikut kepada arahannya lah. Apa kata apa? DSD
sikit kan, supaya kes ni sepatutnya tak diperpanjangkan lagi. Semua orang bincang pasal saya lah, maksudnya semua bincangan ni semua tentang saya. Maksudnya orang seronok berbual, tapi yang kena ni saya, mak saya, ayah saya dah meninggal dunia. Yang kena tu keluarga saya. Saya pun, tapi saya anggap ni ujian daripada Allah kerana kasih sayang dia. Esok insya-Allah saya akan jawab semua sekali yang semua sekali tu sebab dekat sini kan. Esok insya-Allah saya jawab. Saya pun kalau itu saya simpan ni, saya akan beritahu lah apa semua nak ditanya saya boleh jawab. Saya pun tak ada apa-apa. Satu jelah. Saya pun tak ada bukan. Ustaz jawab di atas online Saya boleh jawab live, tapi dan kalau ada sesiapa yang ni, kalau ada ruang-ruang yang dibenarkan, boleh kita sekali minta. Kalau dibenarkan nanti kita boleh je. Saya okey je. Saya tak ada apa je. Macam keluarga semua kat sini buat secara online. Online di Facebook Ustaz. Ustaz di Facebook, so that means ada mungkin media boleh nak tanya ke apa, dia boleh tag Ustaz. Boleh insya-Allah nanti kita bincang. Ustaz, ada tak Ustaz berharap ada tindakan daripada polis? Itulah saya minta sebenarnya saya nak hentikan semua. Saya tengok dia tak berhenti lama dah daripada saya kat Mesir. Sampai saya memang niat nak tolong orang. Saya cuma individu niat nak tolong orang. Dan saya pergi pun dengan duit saya sendiri. Saya bukan tak pernah buka satu tabung pun untuk Gaza ni, untuk Desri. Tapi saya pun tak sangka jadi macam ni. Memang niat saya macam tu je lah. Macam mana saya nak cakap, memang macam tu je lah niat saya. Kira Ustaz kata, Ustaz masuk, yang kata dakwaan masuk pakai bayar 1,200 USD tu pakai duit sendiri lah, bukan duit dana. Semua tu duit saya sendiri. Tapi esok saya boleh tak saya jelaskan semua sekali esok. Alright. Boleh tanya sebab saya tahu banyak soalan tu daripada yang semua sekali. So apa-apa nanti dakwaan yang seterusnya saya serah pada lawyer lah untuk yang kalau tindakan susulan untuk kita saman malu semua sekali, saman tu kita akan buat. Supaya saya dinasihatkan melalui proses undang-undang yang betul. Jadi saya telah dilantik oleh Ustaz Amin untuk mewakili beliau dalam isu yang timbul dalam tempoh masa beberapa hari belakangan ini. Saya mengesahkan bahawa saya bersama-sama dengan Ustaz tadi membantu Ustaz dalam menentukan laporan polis. Memang kita buat laporan polis ini dua tujuan. Pertama, kita mahu supaya pihak polis juga menjalankan siasatan. Jika wujud sebarang unsur fitnah berbentuk jenayah. Dan pada masa yang sama, kita juga buat laporan polis ini sebagai asas untuk menentukan tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang masih tegar untuk memperkatakan negara ini, bukan sahaja memperkata tetapi mengulang siap intipati yang bersifat fitnah terhadap Ustaz Amin. Kita akan zoom in akhirnya kepada defendant yang kita hasratkan dan kita akan mulakan tindakan sivil terhadap mereka. Saya menasihati Ustaz Amin untuk tidak cakap lagi tentang isu, menjawab isu ini buat masa ini, kerana selepas kita buat aduan tadi, selepas ini saya yakin percakapan Ustaz akan dirakam oleh pihak penyiasat. Saya tidak mahu Ustaz cakap dalam public domain, dalam domain awam seperti dalam sidang media ini untuk menjawab isu-isu yang tular sebelum Ustaz memberi percakapan kepada pihak polis. Jadi kalau boleh, saya kata Ustaz selesaikan Ustaz percakapan, lepas itu kita jawab kepada media dalam domain awam. Jadi sebab itu Ustaz tidak boleh menjawab isu berkenaan dengan isu-isu fitnah yang ditimbulkan itu. Kita tidak mahu menyangkalnya sekarang. Kita tunggu Ustaz sebab percakapan itu. Polis dah beri taksir juga ke, bila Ustaz akan memberi percakapan kepada polis? Dia tidak menyatakan satu lain dengan Ustaz, tapi laporan ini akan mengalir kepada balai polis yang saya difahamkan dengan Ustaz saya di Tolala. Sebab itu dalam aduan tadi kita dah memberi satu alamat di mana kita mendapati kesalahan yang kita berlaku itu dalam jurisdiction atau bidang kuasa balai Tolala. Saya percaya bukan penyiasat daripada balai Tolala yang akan melakukan tindakan. Jadi biasanya lazimnya dalam masa terdekat lah. Saya tak tahu ini
tidak nyatakan juga. Itu kita akan tinjau. Kita akan tinjau apa yang berlaku dalam pelbagai platform yang ada, termasuk IG Live. Kalau mereka masih tegar untuk berkatakan tentang isu ini, dia saya kata tadi, akhirnya kita akan juruskan benda ini kepada defendant yang benar-benar tegar mahukan satu forum berlangsung di mahkamah untuk dia nak memperkatakan apa yang dia nak katakan. Jadi kita akan mencari mereka sebagai defendant. Kita akan tarik mereka, seret mereka ke mahkamah untuk menghadapi proses penanganan. Kalau yang dah berhenti, contohnya yang minta maaf, berhenti dan sebagainya, memang dalam pertimbangan ustaz sendiri pun dia tidak mahu melanjutkan perkara ini terhadap mereka yang tidak tegar. Mana ustaz kat sana ada satgas mana dia memang atas duit dan betul pasti. Begitulah, so saya pergi sana memang duit saya sendiri. Ada sahabat-sahabat, beberapa kawan-kawan yang sama-sama yang rapat, dan juga beberapa kenalan per Facebook yang tu. Tapi memang saya tak pernah buka satu kapung pun tentang Gaza atau Palestin, tak pernah. Ini tentang membantu pihak Gaza, pihak yang berada di Gaza. Jadi kita nanti kita sambung nanti ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih semua. Datuk, nama Datuk? Saya datang ke satu kad je saya bawa. Silah ramai-ramai. Okey, baca buat.